عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang sempurna akan imannya itu, ialah orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka dalam keadaan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat daripada Al-Quran itu akan menjadikan mereka bertambah iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Siapakah mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang telah kami kurniakan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia, yakni mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati tuan pengurusi surah Al-Aziz, tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa surah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada pada 9 Muharram. Hari ini dah masuk 10. Ini 10 ke 9? 10 atau 9? 10. Nah, masuk 10 dah, Maghrib. 10 Muharram. Maka esok disunatkan kita berpuasa. Puasa apa, Ustaz? Puasa Ashura. Kalau tadi puasa Tasu'a. Tasu'a, Ashura. Tasu'a tu maksud dia 9 Muharram. Ashura tu maksud dia 10 Muharram. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi peluang sekali lagi kita masuk dalam tahun baru dalam hijrah 1442 hijrah. Kata ulama, barang siapa yang dapat memasuki pada tahun baru dalam Islam, tahun hijrah, maksudnya tahun baru dalam hijrah, maka dia semakin hampir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ibadahnya kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, maka beruntunglah dia. Sekiranya dia semakin lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah dia, kata ulama. Jadi kita dah masuk tahun baru ni, Allah bagi peluang kita hidup ni semakin meningkat umur kita. Selalu kita duk tengok tahun dalam Masihi saja, kita tak tengok tahun dalam Hijri. Kalau tanya ni umur dalam Hijri berapa umur ni tak tahu. Lahir tahun Hijri bila ni susah kita nak bagi tahu. Bukan dekat tuan-tuan saya sekali selama ni Bisa kita duk tengok tahun Masihi saja. Kenapa kita tak ambil tahu berkaitan dengan tahun Hijri? Sebab kita tak rasa penting. Sedangkan Allah sebutkan di antara 4 bulan yang disebutkan Arba'atul Hurum itu di antaranya bulan Muharram, bulan yang special. Maksudnya apa dia ni? Bulan apa ni yang kata special ni? Bulan yang Allah lipat gandakan sekiranya kita buat pahala kepada Allah. Ni 4 bulan yang Allah sediakan ini. Kalau kita buat dosa pun Allah gandakan juga.
maka berebutlah untuk kita buat ibadah di dalam 4 bulan yang istimewa ini. Bukan bulan lain tak payah buat ibadah, lebih gandakan bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, arba'atul hurum. Maka ayat yang kita bacakan sebentar tadi, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang beriman itu, yang mereka ini apabila disebut akan nama Allah Subhanahu wa taala, gemetar hati mereka. Takutnya mereka kepada Allah. Takutnya dengan sebab apa? Sebab takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dicampak masuk ke dalam api neraka Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita takut. Sebab apa takut ni? Sebab kita tak tahu lagi bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Apabila kita duduk atas muka bumi Allah ini, adakah kita semakin hampir diri kita kepada Allah ataupun semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan sambut beberapa hari tak lama dah kemerdekaan negara kita yang ke bawalah 63 tahun. Dan 63 tahun dah merdeka. Kita nak tengok negara kita maju ni, saya boleh kata maju lah 63 tahun ni. Boleh kata naik macam-macam lah, dengan apa kereta api macam-macam jenis, LRT lah, apa semua jenis macam-macam canggih. Kadang-kadang saya pun takut nak naik, pasal tak biasa. Lepas itu naik apa yang baru tu, apa tu, besar kemudian laju, apa tak tahu dia panggil, nak pergi KLA tu apa? Hak laju tu KLA Express. Oh, Express tu tutup pintu cepat. Saya sampai tak dan, berlari sampai putus tali. Nak pergi bawa orang pergi Mekah, kalut. Oh, punya canggih. Laju pula tu nak terbang. Oh, kita punya kemajuan dah hebat. Persoalannya di sini, adakah kita sudah berhijrah ke arah mendekatkan hati kita kepada Allah? 63 tahun dah merdeka. Tu tak kira had sebelum merdeka ni. 63 tahun dah kita merdeka. Adakah kita sudah memerdekakan hati kita daripada belenggu jahiliah untuk semakin menghampirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tu nak kena tanya diri sendiri. Balik malam ni tepuk dada, tanya diri kita, adakah sudah kita berhijrah dalam keadaan Allah datangkan peristiwa hijrah pula kan? Allah datangkan bulan Muharram, kita dah masuk dalam bulan Muharram, mai nak masuk merdeka pula, dalam keadaan kita sedang diuji dengan COVID-19. Semua ni ada kaitan dan musabab-musababnya kenapa berlaku kepada kita. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dibacakan kepada kita akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bertambah iman, dan kepada Tuhan jugalah mereka berserah segalanya. Kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dengar saya ayat Quran, sayu hati, rasa insaf, rasa lembut hati, nak semakin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh ingat kadang-kadang dengar Quran pun kita jadi rasa macam serabut. Yang tu nak kena cek balik. Bahaya. Tahap kritikal kalau pergi hospital, kita masuk ICU zon merah. Pasal apa? Dengar Quran rasa serabut. Allah, bahaya tuan. Saya pernah jumpa seorang ni tuan. Bila tanya balik, tanya dia pandai baca Quran tak? Dia kata saya tak pandai pun tak apa. Pasal apa dah? Serabut dah. Dengar Quran pun tak senang duduk. La haula wala quwwata illa billah. Allah tarik nikmat daripada diri dia untuk rasa tenang apabila membaca Al-Quran. Bukan takat baca, dengar pun tak boleh. Habis cerita tuan-tuan. Nah, jangan sampai Allah tarik nikmat daripada kita untuk kita sayang dan cinta kepada Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah mereka ini yang dikira sebagai orang yang beriman dan takutkan Allah Subhanahu wa taala ini, ialah orang-orang yang mendirikan sembahyang dengan sempurna, dengan teguh iman mereka, dan mendermakan sebahagian dari apa yang telah kami kurniakan kepada mereka.
Maka Allah sebutkan ayat yang keempat, mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka dapat beberapa darjat peringkat di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keampunan serta limpah kurnia yang sangat mulia, iaitulah ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung pengajian kitab Tahsin Al-Fatihah kita, insya-Allah. Berkaitan dengan Al-Quran, kita nak betulkan bacaan Al-Fatihah kita, nak kenal tentang tajwid khusus dalam surah Fatihah. Sebab apa ni? Sebab ia merupakan rukun dalam solat kita kan. Kita dah tinggal lama dah, saya kira sebelum PKP pun lama dah tinggal kitab ni. Pasal duk ada kekangan tak boleh nak main kuliah. Jadi lepas tu main-main PKP pula lagi lama, kat 5 bulan 6 bulan. Maka ni baru kita nak sambung semula. Saya ingat dalam muka surat 28 kalau tak silap saya. Betul tak tahu? Selalu muslimat duk betul, muslimat tak nampak rupa. Kira dia mana? Kita sambung sebab saya tulis kat sini surah Al-Aziz, muka surat 28. Siapa yang ada kitab buka muka surat 28. Dia ramai duk cuti kot dah. Nampak cerah pun masa depan. Cuti kot dah, merdeka. Pakat nak pergi sambut merdeka kot, alhamdulillah. Tak apa, sambut tak salah kan, nak marah. Yang penting tu kita tanya diri kita, sudah merdekakah kita daripada belenggu jahiliah. Itu yang penting tu. Nak sambut tak ada masalah. Pakat pergi ramai-ramai kita nak tengok Malaysia prihatin pak tu ni. Malaysia prihatin. InsyaAllah mudah-mudahan. Muslimin muslimat hadirin hadirat dirahmati Allah, kita sambung pada nombor yang kelima, muka surat yang ke-28, iaitulah pada tajuknya izhar halqi. Yang ni kita masih lagi berada dalam bab hukum-hukum tajwid yang berada khusus di dalam surah Al-Fatihah. Yang ada khas dalam surah Fatihah, kita nak kena kenal tajwid yang ada dalam surah Fatihah, nak kena tahu, nak kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab takut kita baca Fatihah dengan keadaan kita tidak menepati hukum tajwid yang sempurna. Bukan tak ikut tajwid, ikut dah, tapi takut tak sempurna. Mari kita tengok hari ni, iaitulah tajuknya izhar halqi. Wa qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Izhar halqi itu adalah menyatakan nun sakinah atau tanwin dengan terang dan jelas. Terdapat tanda sukun di atas nun sakinah dan tanda tanwin yang selari. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, muslimat ada tak? Saya tak sebut depa marah apa, ada nampak tak? Menyorok nampak malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izhar halqi ini saya yakin dan percaya tuan-tuan semua tahu dah, mengaji dah, faham dah, cuma kita nak ulang kaji balik ya. Sebab takut terlupa. Kalau hak yang tak terlupa tu tambah ilmu ni. Kalau hak lupa ingat balik. Kalau hak memang cekap dah, bertambah cekap ni. Macam tu cerita dah. Sekiranya duk kata Allah takat izhar halqi celah gigi kami ya. Tak ada masalah Ustaz takat izhar halqi. Saya tahu tuan-tuan cakap dah, pakar dah, lebih hebat daripada saya lagi. Tapi malam ni kita nak kongsi sebab apa? Ada keberkatan pada ilmu, dan ilmu itu merupakan cahaya. Sebab tu kita nak berkongsi juga. Maka izhar halqi ni fahamlah kita. Bila baca dia kena terang, kena jelas. Tak boleh tidak ada dengung pada izhar halqi. Tak boleh. Tapi kebanyakan daripada kita bila baca surah Al-Fatihah, dia nak jadi dengung. Macam mana Ustaz? Baik, kita tengok. Bagaimana keadaan kita membaca izhar halqi? Hujung lidah ditekan ke gusi depan sebelah atas, iaitulah pada makhraj huruf nun. Hujung lidah ditekan kepada gusi depan belah atas. Maksudnya tekan lenangit ni, belakang gigi kapak. Okey. Membawa suara ke pangkal hidung sekadar untuk meraihkan sifat tawassut di pertengahan, hendaklah berhati-hati agar tidak berlaku saktah.
Apa dia ni? Nak baca macam mana ni? Dekat ayat An'amta. Kalau ada whiteboard saya boleh tulis sikit. Whiteboard dah? Tak ada? Tak ada? Tak ada, tak apa. Saya tu buat muka risau. Tak apa, buat cara tak ada. Cuma tak boleh nampak jelas lah. An'amta, tuan-tuan bayang dalam kepala. An'amta. Okey, kita nak tengok. Yang mana kata bacaan jelas? Yang mana kata bacaan terang tu? Dekat nun bertemu dengan ain. Sebab apa? Huruf izhar ada 6. Nun mati atau tanwin. Kebiasaannya di dalam Al-Quran Rasmul Uthmani, apabila nun mati bertemu dengan huruf izhar akan diletakkan tanda sukun. Tanda sukun tu macam mana? Hak bulat ke hak sabit? Ni tanya soalan ni pasal Fatihah tu baca lama dah daripada kecil ni. Sabit ke bulat? Allah Ustaz, kira tanya waktu lah ni macam tak apa nak nampak kan. Kena tanya waktu semayang. Waktu kami baca surah Fatihah tu, tanya waktu tu, barulah nampak. Tanya waktu tu ke? Jawab. Semua pakai jawab ha? Sabit ke bulat? Sabit. Kalau bulat tu hanya diletakkan tanda sukun yang bulat tu pada tempat yang tidak, maksudnya tempat yang dihazafkan hukum mat aslinya. Kan kalau kita baca ulaika, dekat waw tu atas waw dia letak bulat. Kenapa kita tak baca ulaika? Sebab atas waw tu dia letak bulat, maka mat asli itu dihazafkan. Jadi kita baca ulaika. Ataupun dekat atas alif, ada juga kadang-kadang kita jumpa dia ada bulat kat atas dia. Itu tanda untuk menghazafkan mat asli, tak payah panjang dua harakat. Yang tu akan jumpa tanda sukun yang bulat. Adapun selain daripada tu akan diletakkan tanda sukun bentuk bulan sabit tu. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila tanwin pula, tadi kita cerita nun mati. Ni kita nak tengok dulu. Apabila tanwin bertemu dengan huruf izhar, baris tanwin itu akan diletakkan selari, maksudnya sama. Tanwin ni apa? Fathatain, dhammatain, kasratain. Apa dia? Dah tu saya. Fathatain ni dua baris fathah, kasratain dua baris bawah, dhammatain dua baris depan. Baik, saya nak tanya, kalau izhar yang dhammatain itu diletakkan macam mana? Dalam Rasmul Uthmani, kalau nak tahu dia akan bertemu, maksudnya dia akan menjadi hukum izhar, dia bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka dhammatain itu diletakkan bagaimana? Adakah diletakkan 99 ataupun 69 dhammatain itu? Ustaz malam ni kerap tanya soalan ni. Saya nampak semua nampak macam tegang pun tanya biar soalan. Saya pun naik seriau kat depan ni. Nampak semua pekat tegang, nampak senyum tak senyum, tak nampak senyum pun nak senyum. Macam mana Ustaz duduk dalam mas. Senyum dah Ustaz yang tak nampak. 99 ke 69? 69. Kalau 99 tu untuk hukum yang terdapat dengung, contoh macam idgham, ikhfa. Itu 69. 99. Kalau 69 untuk izhar, terang, jelas. Baru nampak makcik seorang. Kalau tidak tak nampak, kita pun tak sebut muslimat. Yang juga. Oi ramai. Baru 2-3 orang pakai tengok. Ambon. Taulah mogok sebab ditolak ke belakang. Jangan mogok. Pasal nak bagi cukup, tak kira orang lelaki tak cukup main masuk semayang. Mereka kata hak tempat kami dah kecil, kena tolak di belakang pula. Marah dah dia. Itu yang tak mau jenguk langsung kepala. Jenguk sikit. Nampak alhamdulillah. Ada ibu-ibu kita. Ada setengah masjid surau tak boleh langsung. Perempuan tak boleh main langsung ni. Marah mereka. Kami pun nak buat ibadah tak? Jangan marah. Tak boleh lagi nak buat macam mana. Ada rezeki kita malam ni. Sakan. Sambil-sambil makan kan macam mana?
Baik. Maka kita tengok balik kepada surah Al-Fatihah kita yang terdapat hukum izhar halqi. Dekat mana? Dekat ayat yang ke bawah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang ke-7 bagi mazhab Imam Syafi'i. Selain pada Syafi'i mengira ayat itu sebagai ayat yang ke-6. Okey, kita dah bincanglah pada pertemuan kita yang sebelum-sebelum ni. Oi. Ramai tu saya nak marah apa? Ui, hak ustaz punya lain tu. Ui. Terima kasih Ji, terima kasih. Oh, dengan coklat pun elok-elok lagi anak saya seronok ni. Oi, alhamdulillah rezeki, murah-murah rezeki haji insya-Allah. Tiap kali saya kuliah mesti ada lah. Oi. Bukan senang ni tuan ni orang yang cerdik ni. Guna kesempatan. Bagi rezeki kat kita. Dah tak boleh makan kat luar tu dia bagi orang satu. Ambil orang satu. Kok mana pun nak bagi makan. Baik. Jadi an'amta alaihim, nun mati bertemu dengan ain. Di situ ada dua hukum izhar. Apa dia ustaz? Nun mati bertemu dengan ain, mim mati bertemu dengan ta. Hukum izhar juga, tapi izhar syafawi. Yang awal itu izhar halqi, kena bezakan. Tapi beza macam mana pun dari sudut nama sahaja, bacaannya tetap terang jelas. Dekat sini selalu berlaku kita baca siratal ladzina an'am pi dengung salah ataupun dia jadi macam mana? Siratal ladzina an'am. Nampak? Dia jadi macam qalqalah pula. An'amta alaihim an'am salah. Kena terang jelas. Macam mana? Siratal ladzina an'amta selalu nak jadi dekat mim mati bertemu ta tu. An'amta tak boleh dengung di situ. Hukumnya izhar halqi pada nun mati bertemu ain dan izhar syafawi pada mim mati bertemu ta. Maka jelaslah kita dekat ayat itu kena baca terang dan jelas. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai berkaitan dengan hukum izhar halqi. Kat situ sahaja yang ada hukum izhar halqi dalam Fatihah. Kena raikan hukum izhar di situ, kena baca terang dan jelas. Jadi kita try tengok sekali. Saya baca dulu, tuan-tuan pakai ikut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillah. Nampak betul semua. Alhamdulillah, clear. Okey. Kan? Biasa Ustaz baca ramai-ramai mana nampak betul semua. Kadang tu hak duk dalam mas tu dia buat mulut bergerak. Suara tak keluar pun. Kecoh. Boleh insya-Allah lah kita tekankan dekat mana yang kita beritahu tadi kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Adapun huruf ta itu pada mim mati bertemu dengan ta tu, huruf ta tu tak payah kita duk buat keluar angin bagi banyak-banyak. Ni hak ni pun PL ataupun perangai macam ni pun duk ada ramai orang ni. Dia kira an'amta, dia nak sembuk ta tu bagi banyak keluar angin tu. Bukan angin keluar, ayat luar merecik. Tuan-tuan, jangan buat pai tu kalau sembahyang jemaah tiba-tiba angin kipas lalu kat dia. Pi bawa kat kawan sebelah, yang kawan sebelah pun surau ni bocok ke apa dia ni. Masa ayak mai kat muka ni. Padahal orang sebelah duk nak. Ta yang berbaris jangan, bukan tak keluar angin, keluar, tapi jangan terlalu kita mengeluarkan angin terlalu banyak. Bila masa dia keluar angin ni? Bila ta yang mati. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau yang berbaris keluar juga, tapi kita tak terlalu banyak sangat kita keluar. Siratal ladzina an'amta alaihim, biasa aja.
Tak payah sampai duk pulun awak keluar tu sampai tak boleh-boleh. Tu yang jadi was-was. Dia mula main fawaswasalahu masyaitan. Lu ulang ayat tu lah. Pasal apa ulang-ulang kali ni? Tara tu tak lepas keluar sampai habis angin tu. Lah. Kena gigi depan tak ada pula pulun keluar angin. Tak rasa keluar angin tu pasal dia terus keluar. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kebiasaannya izhar pada hukum, izhar pada surah Al-Fatihah. Selesai. Kita nak masuk hukum ra, muka surat 29 nombor yang ke-6. Sebelum tu ada apa soalan nak tanya? Pasal izhar haki. Tak ada. Faham semua orang-orang? Alhamdulillah, syukur. Tu kata senang mengajar tuan ni. Mudah faham. Orang cerdik belakang. Kita ulang kaji sebab kami dah belajar lah Ustaz. Bila Ustaz ulang tu nampak makin jelas lah. Tak, maka tak ada lah soalan nak tanya. Baik, kita terus kepada hukum ra. Hukum ra ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, ra tebal. Kalau orang Jawa kata tebal. Saya duk pergi belah murid banting banting tanya sepat orang Jawa ramai sana. Kita duk mengajar ra tebal Ustaz sebut dah elok-elok ra tebal. Ampui. Nak kena ikut depa. Maka ra yang pertama adalah ra tebal. Ra tebal. Yang kedua ra nipis. Yang ni masalah ni. Masalah selalu kita duk langgak hak ra nipis ni. Ataupun ada juga yang selalu duk langgak ra tebal, dia jadi nipis, hak nipis jadi tebal. Pasal kita tak erti nak beza. Ra ni bukan payah apa Ustaz, senang je sebut ra. Tak apa, sekali kita tengok senang tak senang. Ra tebal saja terbahagi kepada 5 bahagian. Ra nipis pula terbahagi kepada 4 bahagian. Sekali kita tengok senang tak senang. Penin kalau nak fikir mana satu tebal, mana satu nipis, senang baca lah Ustaz Tak apa Allah faham lah, Allah terima lah. Tu tak payah duk ngaji apa, Allah terima semua insya-Allah. Kan? Kita nak kena tengok. Yang ketiga, ra tebal atau nipis. Itu 3 bahagian ra. Hukum ra terbahagi kepada 3. Ra tebal, ra nipis, ra tebal atau nipis. Maksudnya apa? Boleh baca tebal, boleh baca nipis. Baik, kita tengok dulu malam ni ra tebal. Ra tebal terbahagi kepada 6. Terbahagi kepada 6. Baik, yang pertama, kita tengok hukum ra sikit malam ni. Yang pertama adalah hukum ra tebal. Baik, saya buka satu lagi kitab supaya lebih jelas kita punya penerangan kita. Alhamdulillah. Okey, baik. Buka ambil 2 kitab ni nak ajak tuan ni. Saya orang kemah-kemah belakang ni saya takut. Ada 2 kitab. Baik. Yang pertama sekali, ra tebal ini sekiranya ra yang berbaris fathah atau dhammah. Baik, dengar dia. Takut kita keliru. Sekiranya ra ini berbaris dhammah atau fathah. 2 ya. Hak kasrah kita tak pilih. Baris fathah atau dhammah maksudnya baris depan, baris atas atau baris depan, maka ra itu perlu dibaca dengan tebal. Itu yang pertama. Nampak mudah ya? Simple ya. Pasal hak selalu kita duk jumpa lah. Kan? Kalau ra itu berbaris dhammah ataupun fathah, maka ra itu perlu dibaca dengan tebal. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Rahmah. Tebal ke nipis? Tebal. Kata kunci untuk kita membaca ra dengan tebal adalah memuncungkan mulut. Baru dia main tebal. Banyak ada berlaku macam mana? Ar-Rahmanir Rahim. Betul tak? Tak betul. Pasal mulut tak muncung ke? Pasal mulut tak muncung, dia tak jadi tebal.
Ar-Rahmanir-Rahim. Dia ra. Bukan ro. Maka mulut kena muncung. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra kena muncung mulut, baru dia main tebalnya ra. Itu kata kunci bagi ketebalan. Maksudnya bagi huruf yang tebal, kita kena muncung mulut. Okey? Yang pertama, contoh, yansuruna, rahim, ruhama'u bainahum, ruhama, ru. Kita tak boleh baca ruhama. Ada ni jenis mulut tak mau bergerak. Ruhama'u bainahum, rahim. Mulut duk macam tu, bibir dah, tak bergerak. Baca Quran, mulut ni kena bergerak, barulah tepat kita sebut huruf tu. Cuba tengok orang yang tarannum, kan? Muka sak masam, sak muncung, sak senyum. Tengok dia punya sebutan keluar, kan? Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabb. Dia tarik tu, kita kata buat teruk lah depan ni baca Quran je pun. Tak ada nak muka tu nak bagi tahu dekat kita bahawa inilah yang sebenarnya perlu kita terjemahkan dalam bacaan kita. Kan? Jadi kena muncung mulut. Yang kedua, ra sukun. Ra sukun maksudnya ra yang mati. Ra yang tanda sukun maksudnya ra yang mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Maksudnya okey, ra yang mati, sebelum ra mati tu ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Huruf apa ustaz? Tak kira huruf apa. Maka ra tu perlu dibaca dengan tebal. Dah nak boleh ingat baru nombor 2. Ingat insya-Allah. Ingat Ustaz. Itu yang saya kata kena beli kitab. Saya rasa macam ramai dah beli kitab tu. Tak nampak seorang pun pegang. Ataupun Ustaz kami ulang kaji di rumah. Okey. Ulang kaji di rumah tak apa. Itu rasa macam kat sini habis kat 30 biji kat buku saya. Baik, yang kedua. Maka contohnya mursala ataupun yurja'un. Kan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan? Yurja'una fihi ila Allah, contoh kan? Yurja'un, mesti muncung sebab kita nak menyempurnakan sifat tebal pada ra tu. Nampak? Tak boleh tu. Yurja'una fihi ila Allah. Tak boleh. Kena muncung ataupun sababtum, ataupun kita yang selalu kita duk dengar warattilil qur'ana tartila. Tak boleh kita warattilil qur'ana tartila. Salah. Ra tu tak jadi tebal. Maka yang kedua, ra yang mati, tanda sukun yang mati. Maksudnya tanda sukun tu matilah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris dhammah atau fathah, maka ra itu perlu ditebalkan. Boleh faham tak? Yang ketiga. Yang ketiga, ra sukun. Sama juga macam tadi. Ra yang mati. Ra yang bertanda sukun yang mati. Disebabkan waqaf. Okey, baik. Ra ni dia mati disebabkan berhenti ataupun waqaf. Asalnya ra ni berbaris, tapi dia mati, kita matikan dia sebab dia berhenti, sebab kita nak berhenti. Maka kita letakkan mati di situ ataupun kita letakkan sukun. Asalnya ra ini berbaris, tapi ra ini mati kerana kita nak berhenti. Sebelum dia pula ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah.
Sebelum ra yang kita matikan kerana kita berhenti tadi, sebelum dia ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah, atau terjadinya kerana mad arid lisukun. Maksudnya sebab memang kena berhenti. Contoh kan, macam mad arid lisukun di hujung-hujung tu. Contoh, hal yastawi adh-dhulumatu wan-nur. Mad arid lisukun kan. Maksudnya ada huruf mad selepas daripada waw tu ada huruf mad. Maka ra itu perlu ditebalkan. Bila mana ada huruf mad, kebiasaannya huruf mad itu adalah alif atau waw, maka sebelumnya lagi kita tengok ada huruf yang berbaris dhammah atau fathah. Jadi ra itu perlu dibaca dengan tebal. Wal fajr. Contoh, kita baca surah Al-Fajr kan, wal fajr. Ataupun senang kita duk baca selalulah surah wal asr. Itu surah apa? Surah apa tu? Nama surah tu surah apa? Al-Asr. Surah Al-Asr. Baik cemak dah. Cemak jawab. Saya pernah tanya, bukan saya pun tanya tu, saya nak tahu ni orang surah apa ni, presiden sebelah macam mana ni surah Al-Aziz ni. Saya pernah tanya satu tempat tu, wal asr, kita nak sebut dah ni. Surah apa? Takkan tak tahu. Tu surah tasbih kafarah. La ilaha illallah. Penin tu surah tasbih kafarah. Pasal apa yang pibuh nama surah tasbih kafarah? Tasbih kafarah dan suratul asr. Mana sebut dah tasbih kafarah dan suratul asr. Lepas tu pibuh nama surah tasbih kafarah. La ilaha illallah. Surah Al-Asr nama dia. Duk sebut dah tu surah apa ni, wal asr ni surah apa? Ustaz awak tak abang awal. Ingatkan surah tasbih kafarah. Saya kita duk tahu tasbih kafarah kan. Lepas pada tu setiap surah dia buh nama hak ambil ujung awal, hak awal surah. Surah An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas, surah Qul huwallahu ahad, surah Qul a'udzu birabbil falaq. La. Ambil hak wahid dia kata Al-Asr. Sama hak dia. La. Sedangkan setiap surah tu ada nama dia, kena tahu. Macam kita katakan, makcik baca surah Al-Ikhlas, ustaz saya ikhlas insya-Allah ni main ngaji ni. Tak, saya suruh baca surah Al-Ikhlas makcik tak, saya insya-Allah ustaz jangan petikaikan keikhlasan saya. La ilaha illallah. Kita habaq-habaq dia surah tu qul huwallahu ahad. Habaqlah surah qul huwallahu ahad. Takkan saya tak tahu nama. Kita habaq surah Al-Ikhlas, dia kata dia ikhlas dah main ngaji. Kena ambil tahu dengan bahaya. Bukan bahaya apa kalau orang tanya, kita tak tahu Allah Akbar kan. Baca Quran lama mana lah. Khatam ni kira setiap kali Ramadan tu, tak kalau tak 3 kali 4 kali Ramadan, tak 3-4 kali khatam bukan Ramadan lah. Maksudnya banyak kali khatam tu. Kena ambil tahu surah-surah tu. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ra itu perlu dibaca dengan tebal. Wal fajr wal asr. Nampak tak? Kita sukunkan ra sebab kita nak berhenti. Okey, baik. Yang keempat, ra sukun. Ra sukun ataupun ra yang mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah dan selepasnya terdapat huruf isti'la yang berbaris fathah atau dhammah. Tu dia main makin payah ni. Dia main makin pening. Macam mana pula Ustaz ni? Tadi Ustaz kata fathah dengan dhammah ya. Ni main kasrah pula dah. Kan? Pening lah nak fikir hak mana satu ni Ustaz sebab itulah kita kena tengok sungguh-sungguh. Balik lagi hak mana ada kitab balik parti balik lah. Ada dalam kitab kita ni bukan surat 29. Ra mati itu sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah dan selepas daripada ra yang sukun itu ada pula huruf isti'la. Apa dia huruf isti'la ni tuan-tuan?
Nah, nak kena tahu pula dah huruf isti'la pula dah. Huruf yang tebal, huruf isti'la ni huruf yang tebal. Contoh dia ada berapa huruf isti'la ni? Kha, sa, ba, ghain, ta, qaf, gha. 7 huruf isti'la. Contoh dia kita tengok mir sada lit-taghina ma'aba. Mir sada. Sebelum tu ada huruf yang berbaris kasrah. Kebanyakan daripada kita akan baca nipis. Kalau tuan-tuan dekat Al-Aziz baca tebal semua, alhamdulillah, syukur. Tapi takat saya duduk dengar baca mirsada, salah. Dia kena tebalkan ra, mirsada. Pasal apa? Selepas ra itu ada huruf isti'la, sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah, maka ra itu perlu ditebalkan. Ataupun kita katakan perkataan lain, kalimah yang lain, firqah. Firqah. Ini kita selalu duduk jadi tak? Firqah. Firqah. Sedangkan qaf itu adalah huruf isti'la, maka ra itu perlu ditebalkan. Kita jangan tengok pada huruf yang sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah. Adapun perbincangan dalam ra nipis pun ada macam tu juga, tapi berbeza sikit. Nanti kita masuk, kita akan terangkan. Terang awal lagi pening. Itu nombor 4. Sikit lagi kita habis hari ni ra tebal yang kelima. Tuan-tuan ni faham ke tak ni? Nampak cegesak kejam ni. Tak apa Ustaz mengajak dah kan? Dia tanya kami faham ke tak? Tak boleh ya nak kena tanya. Saya mengajak saja tak faham baik tak payah main. Faham tak kan? Orang boleh angguk. Haji seorang angguk. Tak kita tanya haji soalan ni. Kan? Faham tak tuan ni? Faham, insya-Allah nak kena bagi faham tak ni. Ra ni penting ni. Pasal banyak sangat kesalahan dalam bacaan kita berkaitan dengan ra, tebal ataupun nipis. Yang kelima, ra sukun. Sekali lagi kita jumpa ra yang sukun ataupun ra yang madi. Sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah yang mendatang pula dah. Tak payahlah bagi dia datang Ustaz. Tak payah bagi datang. Ra yang huruf kasrah yang mendatang pula, maka ra itu perlu dibaca dengan tebal. Pasal apa ra yang mendatang ni? Tu yang saya kata tu. Whiteboard tak ada, tidak boleh terang ni. Whiteboard tak ada kalau tidak boleh terang. Baik. Hamzah wasal. Pasal apa dia mendatang kasrah tu? Sebab hamzah wasal. Apa dia pula dah hamzah wasal? Tu hak alif atas dia ada kepala sa'. Nampak tak? Dalam Quran cukup banyak. Hamzah wasal ni cukup banyak dalam Quran. Bila masa ia berfungsi ketika di awal kalimah ataupun awal ayat. Kalau ketika bersambung tidak berfungsilah ia hamzah wasal. Kecuali pada keadaan tanwin bertemu hamzah wasal, maka perlu diletakkan nun kecil. Yang kita duk baca nun kecil letak bawah tu. Saya duk bertengkar dengan seorang pakcik ni, mengajak dari Quran. Saya kata surah Allahumma salli ala Muhammad, Zumar kot kalau tak salah saya. Yauma idzinil mustaqam. Dia kata kat saya, mana ada nun tani saya, jangan duk pandai-pandai tambah huruf. Kena marah. Ustaz kena marah. Saya kata kat dia memang tak ada, tapi ini hamzah wasal, tak payah duk tambah. Saya duk baca elok dah, ustaz duk betul saya. Apa? Dia pun baca yauma idzil mustaqar. Tak betul pakcik, kena buh nun kecil. Pasal apa? Jangan duk pandai-pandai tahu ustaz mengaji jauh. Oi. Tengkar. Saya ni walaupun mengaji dekat pondok aja, dekat kampung, tok guru kampung aja, tapi saya baca ni betul, ustaz salah. Hai, nak mengaji dengan kita, dia kata kita salah pula.
Kita pun terang satu-satu. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, perlu dibuangkan satu baris, digantikan dengan nun kecil yang berbaris kasrah. Maka itu terjadilah ketika itu hamzah wasal yang bertemu dengan tanwin. Awat tak habang awai. Kata hukum dia macam tu, ya Allah. Yang tadi duk tegang orak tu gaduh kita. Abang kata kita baca salah, kita tambah nun. Dia duk dengar ada ustaz kata jangan pandai-pandai tambah huruf ataupun kurangkan huruf. Dia marah lah saya pergi tambah huruf nun. Yauma idzinil mustaqah. Tuan-tuan boleh buka. Ada banyak lagi dalam keadaan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Begitu juga keadaan ni. Maka apabila ra yang sukun, sebelumnya ada hamzah wasal, ada alif yang atasnya ada kepala sad tu. Pasal apa yang kata kasrah mendatang? Sebab apabila huruf yang ketiga berbaris fathah atau kasrah, maka hamzah wasal itu perlu dibariskan kasrah. Sebab itu dipanggil kasrah yang mendatang. Sebab asalnya tak ada baris. Contohnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Tak boleh kita baca irji'i. Tak boleh. Sebab apa ni? Sebab ra yang mati sebelumnya ada kasrah yang mendatang. Kita baca dengan ir. Bila tebal kena muncungkan mulut kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ataupun contoh yang lain. Liman irtada. Kasrah yang mendatang. Irtada. Contoh. Ataupun irhamna. Kena baca dengan ra itu ditebalkan. Baik. Selesai 5 pembahagian ra. Pada pembahagian ra yang dibaca dengan tafkhim. Ustaz tadi kata tebal, lepas tu tafkhim pula. Mana satu? Hak tu lah. Dia lah tebal tu tafkhim lah. Nama dia. Nak kena tahu lah nama tebal bagi tebal itu adalah tafkhim. Bagi nipis itu adalah tarqiq. Saja tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tahu dah. Saja pangat balik. Kenapa? Pasal ada berlaku kes. Ustaz tu kata baca dengan tebal. Duk Ustaz tu kata pula baca dengan tafkhim. Ustaz ni mana satu ni Ustaz tebal Ustaz tafkhim ni. Marah. Bukanlah marah, maksudnya dia tak tahu. Kan? Tebal tafkhim tu samalah yang ustaz tu pun nak kacau, nak usik seorang pakcik ni. Dia kata baca dengan tafkhim, pakcik dekat situ tafkhim. Tadi ustaz suruh tebal, ayat yang sama suruh tafkhim lah. Hak mana satu? Tebal tu tafkhim lah. Nama bagi tebal dalam ilmu tajwid disebutkan tafkhim, tebal. Selesai 5 pembahagian ra, tebal ataupun tafkhim. Ada apa soalan nak tanya? Kita berhenti dekat tu dulu. Kalau masuk nipih lagi pakai penin, balik lagi tak nampak jalan balik apa pasal. Parah hak 5 tu pun nampak kelam tu. Duk pejam celik apa tu ustaz kata tadi. Yang dia ingat huruf isti'la cukup mah, boleh hak tu tak parah. Ada apa soalan nak tanya? Dak ustaz bukan tak mau tanya, tak tahu nak tanya apa. Kalau itu nak tanya soalan kan tuan-tuan. Kalau sekiranya ra itu mati, terdapat huruf yang selepasnya berbaris huruf yang sebelumnya berbaris kasrah. Bagaimana bacaan bagi ra itu? Itu dia. Simple dia tu soalan tu. Nipis kan tebal? Nipis. Ustaz tak jawab soalan tak mengaji lagi. Marah juga. Yalah saja tanya lah tengok. Kalau abang kata tak tahu tu betul lah pasal tak mengaji lagi, tak masuk bab tu. Yang saya kata tadi, yang sebelumnya ra mati, sebelumnya ada baris yang baris kasrah tu mendatang.
dan selepasnya huruf baris kasrah yang mendatang. Yang tadi saya tanya ra mati yang sebelumnya memang ada huruf yang berbaris kasrah, maka dibaca dengan nipis. Nanti kita bincang pula bab ra nipis. Ustaz jangan tanya soalan kami tak mengaji lagi ni. Saja nak tengok. Tuan-tuan hak cerdik pandai ni mungkin tahu dah, alhamdulillah, syukur. Baik, 5 yang kita belajar hari ni balik tolong perhati balik dalam Quran. Bukan untuk saya tuan-tuan, untuk tuan-tuan. Balik perhati balik hak mana ra tebal yang kita bincangkan pada hari ini, 5 pembahagian ra tebal ini. Balik perhati tengok balik. Balik tengok baca Quran, tengok ni ustaz kata ni tebal lah. Okey ya. Boleh tentu macam tu kira A ya, insya-Allah. Bukan untuk saya, kalau tuan-tuan tak buat pun tak apa, saya bukan tahu pun. Untuk tuan-tuan nak bagi memahami lagi berkaitan dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Sebab takut tuan-tuan. Takut apa ni? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi amalannya tak bertambah, maka dia bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita. Kan? Mai malam ni duduk ramai-ramai malam ni, tiba-tiba balik tak ingat apa satu pun. Tu balik kena buka Quran, cek satu hak mana ra tebal kita bincang tadi. Tu amalan kita terus amal lah. Ilmu kita dapat malam ni balik tengok tu. Takut bertambah jauh kita daripada rahmat Allah. Mengaji banyak dah, tapi satu pun tak amal, maka balik kita nak kena amal. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan sekalian. Sekiranya ada salah dalam tutur bicara saya, mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan asbab tegur menegur untuk kita mengajak ke arah kebaikan dan kita melarang daripada kemungkaran. Mudah-mudahan inilah Raja buat hamba Allah yang terbaik untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Sekiranya tidak ada apa-apa soalan, saya tutup dulu untuk majlis ilmu kita malam ni dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.